Cikgu harap buka je kamera. Buka je sampai habis. Kita sama-sama buka kamera. Okey, jadi pada malam ni kita akan teruskan kepada bab 1 lah. Cikgu kalau mengajar ni, kalau boleh cikgu nak berdiri tau. Cikgu nak berdiri, cikgu nak bagi kamu tengok sikit cikgu punya usaha tu. Okey, tapi tak apa. Untuk yang beragama Islam, kita buka kita punya kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahraka rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab ila rabbika farghab. Okey, jadi masing-masing Amin boleh tengok kepada apa yang kita nak belajar sekarang. Okey, jadi cikgu mula share screen. Okey, dalam kuadratik apa yang kena ada? Apa yang kena ada? Sebelum kita teruskan kepada dalam kuadratik, sebelum kita teruskan dalam kuadratik, cikgu nak soal kamu, kuadratik tu apa? Kuadratik tu apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Satu pun boleh ubah. Okey, satu pun boleh ubah. Okey, senang macam ni. Bila seseorang tanya kamu apa tu kuadratik, apa jawapan yang kamu kena bagi? Kuadratik adalah, ingat ni jawapan dia. Jawapan ni tak akan berubah. Kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Inilah definisi kuadratik. Secara ringkas dan padat. Inilah apa yang dimaksudkan dengan kuadratik. Okey. Ingat, bila orang tanya apa tu kuadratik, kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey. Dalam kuadratik, dia ada bercakap, ni cikgu dah terangkan dah hari tu. Dia ada bercakap tentang persamaan kuadratik. Dan dalam persamaan kuadratik, maksudnya, cikgu nak bagi kamu faham. Dalam persamaan kuadratik, dia bercakap tentang AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Tengok ni. Sama dengan kosong. Bila dia bercakap tentang persamaan, apa yang membezakan dia dekat sini? Persamaan adalah adanya simbol sama dengan. Dan benda yang paling wajib, okey, ni nota-nota cikgu salin-salin. Ada simbol sama dengan. Dan mesti sama dengan kosong. Itu kita bercakap tentang persamaan. Jadi persamaan ni tujuan dia apa? Tujuan untuk persamaan adalah untuk kita mencari nilai X1, nilai X2. Tak kisah X1 ke X2. Sebagai contoh, macam mana soalan-soalan yang melibatkan persamaan? Okey, kamu boleh buka worksheet kamu. Soalan-soalan yang melibatkan persamaan adalah seperti di page nombor 3. Skrin cikgu boleh nampak ke? Jelas ke skrin cikgu? Okey. Zarif, mana kamera? Buka kamera. Okey. Okey, yang lain buka kamera, buka kamera. Okey, jadi bila kita nak jawab soalan 11 macam ni, bila kita nak jawab soalan 11, A, B, C ni dekat page yang terakhir, kita bercakap tentang persamaan kuadratik. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi, yang kedua pula. Yang kedua. Ni pertamalah tentang persamaan. Yang kedua, dalam kuadratik, dia ada bercakap tentang fungsi kuadratik. Apa yang dimaksudkan dengan fungsi kuadratik? Fungsi kuadratik adalah apabila dia bercakap tentang fx. Dia ada tunjuk fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ini adalah berkaitan dengan fungsi. Cikgu, apa beza persamaan dengan fungsi? Dekat persamaan, dia ada tunjuk tentang fx. Ni nota cikgu sila salin. Fx, apa maksud fx ni? Fx ni bermaksud paksi y.
Bila cikgu bercakap tentang paksi, cikgu bercakap tentang graf. Untuk graf koordinat, dia mesti ada nilai X dan dia mesti ada nilai Y. Macam biasa, dekat bahagian kuadratik, X dia ada dua juga, X1, X2. Apakah yang menjawab tentang X1 dengan X2 ni? X ni adalah nilai pada paksi. Nilai pada paksi. Ini sahaja sebenarnya apa yang ada dalam kuadratik. Ini sahaja sebenarnya apa yang ada dalam kuadratik. Apakah contoh-contoh soalan fungsi kuadratik? Kamu boleh tengok kepada worksheet kamu. Kamu boleh tengok kepada worksheet kamu dekat page nombor 2. Dekat page nombor 2, lakarkan setiap graf fungsi kuadratik. Dia tak bercakap tentang lakarkan setiap graf persamaan kuadratik, tapi dia bercakap tentang fungsi kuadratik. Itu sahaja tentang kuadratik ni. Jadi cikgu ulang lagi sekali. Okey, untuk page 1 ni cikgu akan ajar kamu macam mana nak cari nilai X tu lah. Macam mana nak cari nilai X. Tapi senang je, jangan risau. Okey, jadi dalam bab kuadratik, simple explanation dia ada dua benda je yang kamu kena faham. Yang pertama, persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik ni bila? Bila disamakan dengan kosong. Ada perkataan sama dengan. Untuk fungsi, jadi persamaan kuadratik, soalan-soalan berkaitan dengan persamaan kuadratik kamu boleh tengok kat worksheet kamu dekat page yang terakhir. Dekat sini kita gunakan persamaan kuadratik. Itu pertama. Yang kedua, apa yang ada dalam kuadratik adalah fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik, kamu kena ada fx. Fx bermaksud paksi y. Paksi y. Jadi, bila cikgu bercakap tentang paksi Y, bermakna cikgu bercakap tentang graf. Dia ada paksi, dia ada dua paksi. Paksi yang tegak kita namakan paksi Y. Atau kita namakan fungsi. Paksi yang baring macam ni kita namakan dia X. Jadi X tu apa? Nilai X ni adalah nilai X pada paksi X1, X2. Ini adalah berkaitan dengan fungsi kuadratik. Jadi ini sahaja. Ini je sebenarnya apa yang kamu kena faham dalam bab kuadratik. Jadi ini sahaja. Kalau kamu faham dua benda ni, settle masalah kamu. Okey, jelas ke explanation cikgu? Jelas. Okey. Okey, yang lain yang baru, okey baik. Yang baru masuk tu, kalau kamu ada masalah apa-apa, boleh bagi tahu cikgu. Okey, jadi bila kita dah bercakap tentang fungsi kuadratik ni, cikgu ajar kamu dulu apa tu kuadratik. Kita belajar dulu apa tu kuadratik. Jadi siapa-siapa yang ada buku teks, siapa-siapa yang ada buku teks boleh tengok dekat sini. Okey, cikgu dah pergi kepada macam mana kita nak kenal kuadratik. Macam mana kita nak kenal kuadratik. Okey, yang ni cikgu bagi nota lagi sekali lah. Okey. Ni kalau kamu tak sempat salin, nanti salin tau. Screenshot ke? Okey, screenshot dulu. Tet, habis masih. Okey, screenshot lah kejap. Okey. Jadi habis, jadi kita pergi kepada cara nak kenal kuadratik. Nak kenal maksudnya tak kenal maka tak cinta. Okey, kata punjaga siapa entah. Okey, kenal dulu. Kita kena kenal dulu kuadratik ni apa. Macam cikgu bercakap, kuadratik bila orang tanya apa tu kuadratik, kita kena jawab apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu tadi explanation cikgu? Bila orang cakap kuadratik tu apa, kita kena jawab apa? Kuasa 2 tambah X kuasa 2 tambah X tambah C. Okey, pandai. Bila kita bercakap tentang kuadratik, kita kena kenal AX kuasa 2 tambah BX
tambah C. Jadi bila kita nak kenal apa tu kuadratik, yang pertama sekali, kuasa yang paling tinggi adalah kuasa 2. Kuasa yang paling tinggi adalah kuasa 2. Itu sahaja. Okey. Mana kuasa 2? Ini kuasa 2 dia. Ini nota, sila salin. Okey. Nombor 2. Kuasa yang diterima, pakai kuasa yang diterima, kuasa yang diterima, diterima maksudnya adalah kuasa 1 sahaja. Mana kuasa 1? Bila dia tulis X sahaja, sebenarnya dia kuasa 1. Ini sahaja 2 jenis kuasa yang boleh diterima dalam fungsi kuadratik. Kuasa yang paling tinggi adalah kuasa 2. Yang ini kita panggil dia wajib. Ini adalah wajib. Yang kedua, kuasa yang diterima, kuasa 1. Ini dia tak wajib, nama dia harus. Harus ni maksudnya boleh ada pun okey, tak ada pun okey. Itu sahaja. Okey, syarat yang ketiga untuk kuadratik, hanya satu pemboleh ubah. Hanya satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Jadi, maksud cikgu kat sini, dia tak ada huruf lain. Contoh kalau dia pakai huruf Y, okey semua kena pakai huruf Y. Dia tak ada bercampur. Contoh. Cikgu bagi contoh dekat bawah ni. Contohnya 3x kuasa 2 tambah by. Silap. Tambah 5y tolak 2. Jadi ini bukan dikira kuadratik sebab apa? Kuadratik hanya ada satu sahaja pemboleh ubah. Ini sahaja secara ringkasnya kita nak kenal kuadratik. Cikgu ulang balik. Wajib ni mesti ada. Mesti ada. Cikgu kena ni lah. Mesti ada. Kalau dia tak ada X kuasa 2, kamu terus pangkah. Itu dikira sebagai bukan kuadratik. Nombor 2. Kuasa yang diterima hanyalah kuasa 1. Tak boleh kuasa 3, tak boleh kuasa 4, tak boleh kuasa negatif, tak boleh kuasa pecahan. Hanya kuasa 1 sahaja boleh diterima. Maksudnya dekat mana? Dekat sebelah B. Dan yang ketiga, hanya satu sahaja pemboleh ubah. Apa maksudnya? Hanya satu sahaja huruf. X kuasa 2 jadi ini Y. Kamu dah tak boleh pakai fungsi kuadratik. Jelas ke 3 sahaja ni? Jelas ke 3 benda ni? Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang kita kenal dulu. Kamu buat sama-sama dengan cikgu. Okey, sebab kita punya masa ni singkat. Sebenarnya ni kita dah buat. Okey. Mana? Okey, kejap Dia biasalah cikgu punya ni, dia ke atas. Okey, jadi kita nak kenal kuadratik. Kamu tengok kepada soalan ni, kita buat sama-sama. Okey, yang pertama, bila cikgu bercakap tentang kuadratik, ni kuadratik ke tak? Cikgu soal kamu, ni kuadratik ke tak? Tidak. Okey, ada cakap tidak lagi? Kuadratik. Okey, ada cakap kuadratik. Okey, ada cakap kuadratik. Okey. A dikira kuadratik. A dikira kuadratik. Kenapa? Sebab dia ada yang wajib. Wajib dia, kuasa yang paling tinggi adalah kuasa 2. Jadi dekat sini ada kuasa 2. Dia dikira sebagai kuadratik. Cikgu, mana X kuasa 1? Kan cikgu bagi tahu yang harus ni maksudnya boleh ada dan boleh tak ada. Jadi dekat P dengan C boleh ada, boleh tak ada. Itu sahaja dia punya explanation. Jadi dekat sini dia ada X kuasa 2 tapi dia tak ada X. Tak apa. Selagi dia ada X kuasa 2, dia dikira sebagai kuadratik. Cikgu, negatif 5 ni apa? Negatif 5 ni dikira C dia. Tu untuk soalan A. Okey, jadi soalan A dikira sebagai kuadratik. Jelas ke? Ada soalan nak tanya? Jelas. Okey. Pandai. Okey, B. B ni dikira kuadratik ke tak? Tak. Tidak. Okey, pandai. Okey, jadi cikgu jawab.
B ni dikira sebagai bukan kuadratik. Okey, yang pertama 2x kuasa 2. Kita tengok kepada syarat 2x kuasa 2. Okey, tahniah dia lepas syarat yang pertama. Syarat yang kedua dia ada x kuasa negatif 2. Kuasa yang hanya diterima adalah kuasa 1 sahaja ni. Ni kuasa 1 sahaja. Jadi kita tak nak kuasa negatif 2, kita tak nak ada kuasa-kuasa lain. Jadi B ni dikira sebagai bukan kuadratik. Okey. Kita check pula C. C ni dikira kuadratik ke tak? Bukan. Okey. Jadi betul C ni adalah dikira sebagai bukan kuadratik. Kita tengok kepada di bawah 3y kuasa 2 tolak 3x. Dia ada 2 huruf. Jadi dia ada huruf y, dia ada huruf x. Jadi kamu tengok kepada syarat nombor 3. Hanya satu sahaja pemboleh ubah. Jadi dia ada 2. Jadi kita cakap C ni bukan kuadratik. Okey, pergi kepada soalan D pula. D ni dikira kuadratik ke tak? Okey. D ni kira kuadratik ke tak? Kuadratik. Okey, pandai. D dikira sebagai kuadratik. Negatif dekat sini adalah untuk negatif 2, bukan kuasa 2. Bukan kuasa M kuasa negatif 2. Jadi dia ada M kuasa 2 kan cikgu cakap. Dia tak kisah pun. Dia huruf X, okey X sahaja. Dia huruf B, okey B sahaja. Sekarang ni dia ada M kuasa 2. Jadi dia lepas syarat yang pertama. Syarat yang pertama ni kena ada. Syarat yang pertama ni kena ada. Jadi M kuasa 2. Dia kuasa 2. Jadi dia dikira sebagai kuadratik. Dia tak kisah dia tak ada BX. Dia tak ada C. Selagi dia ada M kuasa 2 dikira sebagai kuadratik. Okey, jelas ke D? Jelas. Jelas. Okey, pandai. Okey, E. E dikira kuadratik ke tak? E. Bukan. Okey. Okey, untuk E dia dikira sebagai bukan kuadratik. Tak payah tengok X kuasa 3, kamu tengok dekat syarat yang pertama. Kuasa yang paling tinggi kuasa 2. Dia tak ada pun kuasa 2 dekat situ. Jadi automatik kita boleh pangkah dia. Dia dikira sebagai bukan kuadratik. Okey, F. F dikira kuadratik ke tak? Bukan tidak. Okey, senang je cara kita nak tahu. Kita tengok syarat pertama. Dia macam ni, dia tak tangga tau. 1, 2, 3. Untuk syarat pertama, kuasa yang paling tinggi kuasa 2. Jadi kamu tengok kat sini, dia terus tak ada kuasa 2. Kamu tak payah nak fikir syarat kedua, syarat ketiga kamu terus pangkah. Jadi D dengan A sahaja kuadratik dekat sini. Ini cara kita nak tentukan dia kuadratik ke tak. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, kalau kamu boleh faham, cikgu nak kamu yang ni kita dah buat sebenarnya. Okey, tak apalah. Okey, kejap cikgu tengok worksheet. Okey, jadi yang tu kita dah buat Kita dah buat dah. Okey, sekarang cikgu dah habis dah untuk kita kenal kuadratik. Sekarang ni nombor 2, bila kamu dah kenal apa tu kuadratik, kamu kena tahu satu benda. Okey, kita pergi kepada fasa yang seterusnya. Kita pergi kepada fasa yang seterusnya. Fasa yang seterusnya bercakap tentang kita dah kenal dah kuadratik. Okey, bagus. Kamu dah kenal dah apa tu kuadratik. Sekarang kita kena kenal apa A dia, apa B dia, apa C dia. Apa A dia, apa B dia, apa C dia. Okey, jadi kuadratik tu apa kan cikgu cakap? Kuadratik tu apa? Kuadratik adalah A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Jadi huruf A dia mesti sebelah X kuasa 2. Huruf B mesti sebelah X. Dan huruf C dia tiada X. Jadi apa yang kamu kena faham? A, B, C mesti digit. Maksudnya mesti nombor. Dia bukan huruf. Ini nota. Ini nota. Jadi contoh cikgu pergi kepada contoh yang pertama. Kamu boleh salin Okey, contoh yang pertama 3x kuasa 2 tolak 5x tambah 2. Contoh yang pertama kita tengok apa sebelah x kuasa 2. Sebelah x kuasa 2 adalah 3.
Maksudnya A kita adalah 3. Sebelah X ni, sebelah X adalah B. Maksudnya B kita adalah 5. 5. Tapi kamu jangan lupa, 5 ni dia punya simbol adalah negatif. Jadi B dia adalah negatif 5. Akhir sekali C. C ni yang tak ada X. Jadi dikira sebagai 2. Ni contoh pertama. Okey, jelas ke contoh pertama? Cikgu nak tanya, boleh faham ke? Okey. Kita Boleh. pergi pula kepada contoh kedua. Negatif 5X kuasa 2 tambah 3X. Sekarang ni, contoh kedua, A dia apa? Kita tengok apa sebelah X kuasa 2. Sebelah X kuasa 2, kamu kena tengok ni betul-betul. Sebab ada orang cakap tahu, bila cikgu tanya A dia apa? Dia cakap negatif 5X kuasa 2. X kuasa 2 tu jangan ambil. X kuasa 2 tu satu bahagian. A tu satu bahagian. Jadi sebelah X kuasa 2 adalah 5. Kamu kena tengok simbol dia betul-betul. 5 ni adalah negatif 5. Jadi A ni adalah negatif 5. Macam tu juga dengan B. B bukan 3X. B bukan 3X. Yang ni kamu kena faham. Dia adalah nombor. Dia tak ada huruf. Jadi B kita adalah 3 sahaja. Apa guna X tu? X tu menandakan dekat mana B kita. Okey, C. C tu tak ada. Okey, C tu walaupun tak ada, kamu kena tulis juga. C tu sama dengan kosong. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Bagus. Okey, nombor 3. Nombor 3. 1/2 X kuasa 2. Jadi A, kita tengok walaupun di dalam keadaan pecahan ke, walaupun di dalam keadaan perpuluhan ke, selagi dia duduk sebelah X kuasa 2. Ni X kuasa 2, ni nombor dia. Kita kena ambil nombor dia sebiji. Jangan ambil satu sahaja. Jangan ambil 2 sahaja. 1/2 sebab dia dalam satu bahagian. Untuk B, kamu kena salin kosong. C, kamu kena salin kosong. Walaupun tak ada, kamu kena salin dia dalam keadaan kosong. Jelas ke? Jelas. Okey. Berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat depan, cikgu nak kamu cuba buat soalan A sampai F. Soalan A sampai F. Cuba buat soalan A sampai F. Ke banyak sangat Tak apalah, buat A sampai B sahaja. A sampai C, A sampai C. Buat A, buat B, buat C. Kita buat A, buat B, buat C. Cikgu, kenapa kita kena belajar? Kenapa kita kena kenal A, B, C? Sebab daripada A, B, C lah kita akan dapat nilai X1 dan nilai X2. Okey, kenal dulu apa A, B, C dia. Okey, dah siap send dekat WhatsApp? Okey, bagus. Dah ada yang hantar. Okey, mana meeting dia? Satu. Okey, buat. Cikgu tengok dah ada yang salah. Cikgu check. Okey.
Ramai yang salah dekat ni. Tak apa, buat aja, buat aja. Nanti cikgu bagi ajar. Okey. Okey. Salah juga. Tak mengapa. Okey, kejap Ayo. Siapa ni? Okey. Tak apa, tak apa. Okey, cikgu ajar cikgu ajar. Boleh ke cikgu mula buat? Boleh. Okey. Okey, ramai yang salah. Okey, cikgu nak confirmkan kamu betul-betul. Okey, ramai yang salah dekat sini, cikgu ajar kamu. Okey, yang pertama sekali kita tengok kepada soalan A. Kita tengok kepada soalan A. Iaitu 2x kuasa 2 tolak 5x tambah 1. Okey, A dia sebelah. Tengok bila orang cakapkan, kenapa cikgu nak kamu faham bila orang tanya kuadratik tu apa? Kuadratik ni cikgu salin AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi bila cikgu cakap A tu mesti duduk sebelah X kuasa 2. Nombor. A, B, C mesti nombor. Jadi A kita adalah 2. Salin 2. B kita ramai ada salah juga. B kita dekat sini bukan 5. Kamu kena faham. Dia sama ada positif ataupun negatif. Jadi 2 ni dia positif. Boleh tulis, boleh tak tulis. Tapi negatif wajib tulis. Dia negatif 5. C dia 1. Ni A, B, C dia. Ini cara dia. Okey, soalan B pula. X kuasa 2 tolak 2X. Okey. A, B, C. Salah. Ramai salah dekat soalan B. Okey, A. Ada juga salah dekat soalan A. Okey, yang pertama sekali untuk soalan A. Untuk soalan B, silap. Untuk soalan B, untuk mencari dia punya A, kalau tak ada apa-apa depan dia, kamu kena faham. Dia adalah ada 1. Sebenarnya, dia ada 1. Maksudnya, dekat sini A kita adalah 1. Untuk B, tengok balik jawapan kamu. Dia bukan 2. Kamu jangan tinggalkan dia punya negatif 2. Ingat, kalau kamu tinggalkan jawapan, kamu mesti confirm salah. Confirm salah. C. Untuk soalan C ni dia tak tulis. Dia tak tulis apa-apa. Jadi kita buat C ni kosong. Okey. Ini cara A, B, C dia. Jadinya, bila kamu salah tentukan satu je nilai A ke B ke C ke, nilai X kamu tak payah fikir panjang, confirm salah. Okey. C pula. 2Y kuasa 2 tambah 1. C ni, A kita, dia tak kisah. Dia tak semestinya huruf tu mesti X. Jadi dia boleh jadi Y. Jadi walaupun kat sini kita rujuk X kuasa 2. Ni Y kuasa 2. Boleh ke cikgu? Boleh. Boleh. Jadi dekat sini A kita adalah 2. B kita, okey kita cari. Ada tak X kat sini? Tak ada. Jadi B kita kosong. C kita, ini dikira sebagai C. Walaupun dia duduk sebelah 2Y kuasa 2, tapi dia tak ada Y. Dia single digit. Jadi single digit macam ni. Dia dikira sebagai C. Jadi 1. Okey, berdasarkan pembetulan dekat cikgu buat A, B, C. Dekat cikgu buat A, B, C. Okey, sila teruskan soalan D, E dan F. Cuba hantar dekat cikgu pula. Tak apa, tak apa. Nice try. Jangan risau, jangan risau. Salah tak apa. Biar salah sekarang. Jangan salah masa exam, SPM nanti. Boleh ke buat D, E, F? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu bagi masa, cikgu bagi masa, boleh tengok kat depan soalan D, E, F. Buat betul-betul tau A, B, C ni. Buat betul-betul. Kalau cikgu tengok ramai salah lagi, cikgu akan suruh buat soalan lain lagi.
Tak apa, terlupa tak apa, nanti cikgu ni. Okey. Okey, cikgu tengok Okey, soalan D pandai, B pandai, A okey. Okey, bagus. A pandai, bagus. Okey, cikgu tunggu A silap. Okey, ada yang salah. Okey, nampaknya cikgu kena bagi latihan lagi. 1 A. Hantar kat cikgu cikgu check. Tangkap gambar. A. Okey. Okey. Salah. D negatif 1/2 B. Negatif. Okey. Okey, ada yang salah lagi. Ramai yang salah. Okey. Tak apa. Hantar je kat cikgu. Okey. Okey, baru betul. Okey. Salah. Okey, yang cikgu tak semak tu maksudnya ada yang salah tau. Okey. Cikgu bagi lagi 1 minit. Kejap nanti cikgu check. Okey, tak apa. Kalau salah pun tak apa. Cikgu buat. Cikgu ajar. Salah. Okey, cikgu ajarlah. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, bagus. Nice try. Sekurang-kurangnya kita tahulah kat mana kita salah, kat mana kita betul. Tu yang paling penting. Okey, jadi tengah tengok kat depan ke ni? Ayo, tak dengar suara. Masih buka kamera. Tengok. Okey. Jadi kamu boleh tengok dekat depan ni, cikgu nak ajar kamu soalan D, soalan E dan soalan F. Untuk soalan D negatif 1/2 P kuasa 2 tambah 4P. Jadi A kita kamu kena salin yang sebelah P kuasa 2. Kan cikgu cakap kuadratik tu apa? Kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Sebelah yang ada nombor ataupun huruf kuasa 2, depan dia adalah huruf A. Jadi kamu jangan ambil 1/2 sahaja. Kamu kena ambil sekali dia punya negatif. Jadi yang 4 ni apa? Yang 4 ni X. Sebelah X. Yang ni P. Kamu tak kisah dia huruf tu boleh berubah tapi nombor tu still sama. Jadi B ni adalah 4. C dia adalah 0. Ada yang tersilap, ada yang tulis C tu 4. Jadi ni jawapan D. Jelas ke soalan D? Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Jelas.
Okey. Soalan E, tengok betul-betul. Walaupun dia terbalik, dia tak kisah disusun tu macam mana, tak kisah. Kalau soalan-soalan yang lain dia susun. Macam mana dia susun? X kuasa 2 dulu. Sekarang ni X kuasa 2 dekat belakang. Salah soalan ke? Tak. Soalan boleh putar-putar, pusing-pusing. Tapi yang kamu kena faham yang sebelah yang ada kuasa 2, huruf yang ada kuasa 2 adalah A. Jadi huruf A dia bukan 2, dia negatif 2. Ramai yang tinggal dia punya negatif. Untuk B, X. Jadi kamu kena ingat kalau dia ada huruf sahaja, macam ni dia ada tulis X sahaja, dia ada tulis A sahaja, dia ada tulis B sahaja, sebenarnya dia ada satu X, dia sebenarnya ada satu A, dia ada satu B. Maksudnya X ni jangan tulis negatif sahaja. Dia negatif 1. Akhir sekali C. C tu yang tak ada huruf. Jadi C ni dikira sebagai 1. Itu cara dia. Okey, sekarang kita pergi kepada F. 4x kuasa 2. A kita 4. B kita kosong. C kita kosong. Okey, cek balik jawapan kamu. Kalau siapa-siapa yang ada salah, boleh buat correction. Jelas ke soalan D, E, F ni? Boleh faham ke? Okey. Okey. Jadi sekarang ni, cikgu nak cikgu kita tak buat dah soalan A, B, C. Cikgu nak bagi tahu apa kepentingan A dia, apa kepentingan B dia, apa kepentingan C dia. Kita akan gunakan untuk mencari nilai X1, X2. Jadi kita tengok kepada worksheet kita. Kita tengok kepada worksheet kita. Pergi kepada soalan 12. Pergi kepada soalan 12. Ataupun kalau siapa-siapa yang tak print lagi, kamu buka kejap ni nanti cikgu ajar, jangan risau. Cikgu langkah untuk cari, untuk dapatkan nilai X dia. Okay, sekejap bagi cikgu masa. Okey. Sekarang ni siapa-siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 23. Boleh buka muka surat 23. Sekarang ni cikgu ajar kamu satu-satu. Okey, kita pergi kepada soalan A. Okey, pergi kepada soalan A. Yang masih belum buka kamera, sila buka kamera. Okey, kita pergi kepada soalan A. Okey, tengah tengok ke ni? Ya. Okey, bagus. Okey, yang pertama sekali dia ada jalan kira dia. Sabar dulu cikgu ajar. Dia ada jalan kira dia. Cikgu ajar cara nak dapatkan X dia. Okey, yang pertama sekali ni adalah cara nak dapatkan X dia. X kuasa 2 tolak 3X tolak 10. Jadi agak-agak nilai A dia apa? Apa huruf A dia? 1. Okey, pandai. A dia adalah 1. Maksudnya depan X kuasa 2 ni ada digit 1. A sama dengan 1. B ni sebelah X. Bila sebelah X dia ada 3. Tapi kamu jangan ingat dia 3. Dia ada simbol. Ingat lepas kamu cek dia punya sebelah X, kamu kena cek pula apa simbol dia. Jadi B ni adalah negatif 3. C ni adalah negatif 10. Ingat, negatif ni adalah milik 10. Boleh faham ke cara cikgu cari nilai A, B, C? Boleh. Okey. Jadi sekarang kita nak tekan kalkulator. Kita nak tekan kalkulator. Kamu kena tengok dekat sini cara nak tekan kalkulator. Mula-mula sekali tekan mode. Okey. Sama-sama dengan cikgu. Mula-mula kita tekan mode. Kita tekan sampai cari jumpa perkataan EQN. Tekan mode sampai jumpa perkataan EQN. Apa maksud EQN? EQN ni adalah equation. Okey, dah jumpa ke belum? Ya. Okey.
Lepas tu kamu tekan equation. Kamu tekan equation tu. Bila kamu tekan equation, dia ada nombor dekat bawah dia. Contoh selalunya kalau kalkulator ni dia tulis EQN, ada nombor 1 dekat bawah tu, tekan nombor 1. Sekarang ni dia ada unknown. Kita tak nak unknown. Jadi apa yang kita buat sekarang, tekan simbol kita tekan simbol ke tepi. Tak kisahlah kamu nak ke kanan ke kiri ke, sampailah dia bercakap tentang degree. Degree. Dia bercakap tentang degree. Degree ni adalah kuasa. Jadi kita nak kena ambil apa? Kuasa yang paling tinggi untuk kuadratik adalah kuasa 2. Okey, jadi bila kuasa 2, bila kuasa 2, kita ambil lah degree dia sama dengan 2. Kita tekan 2. Dapat tak? Dapat. Okey. Seterusnya kita tekan, dia suruh masukkan nilai A. Bila dia suruh masukkan nilai A, tekan 1. A kita adalah 1. Okey, kita tekan A sama dengan 1. Tekan 1, lepas tu buat lepas kamu tekan 1, kamu tekan simbol sama dengan. Bila kamu tekan sama dengan, dia akan minta B pula. Bila dia minta B, kamu tekan -3. Jangan tekan 3, -3. Lepas tu kamu tekan lagi simbol sama dengan. Dekat sini dia akan minta B tu kamu dah tekan -3. C, dia akan minta C pula. Tulislah C ni -10. Jadi bila C tu kamu tulis -10, jadi dia akan bagi jawapan terus. X1 sama dengan 5. X2 sama dengan -2. Ini jawapan yang kamu akan dapat. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, semua dapat tak macam cikgu dapat tu? Dapat. Okey. Sekarang ni, nanti yang cikgu ajar satu-satu. Okey, siapa-siapa yang ada masalah, ambil gambar kalkulator tu, hantar dekat cikgu. Dan biar cikgu cek. Cikgu tolong. Okey. A. Kita dah selesaikan soalan A. Sekarang ni cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B, C. Cuba buat soalan B dengan C. Cari apa nilai X1 dan nilai X2. Ini penting Okey, dah siap hantar jawapan kat cikgu Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp
Okey, bagus. Okey. Cikgu tunggu kat WhatsApp. Okey, bagus. Okey, ada yang kalkulator macam tu. Kelas Swiss ni. Okey, untuk kalkulator kelas Swiss ni kamu kena cari equation. Cuba ambil gambar jelas sikit. Siapa ada masalah tekan kalkulator bagi tahu cikgu. Okey. Sekarang ni cikgu tunjuk dekat depan pula. Okey, boleh ke cikgu tunjuk kat depan? Boleh. Okey. Boleh. Okey, kamu okey bagus. Okey, bagus dah kita dapat X1, X2 ni, tapi jawapan dia tak markah penuh lagi. Nanti cikgu ajar Okey, kita pergi kepada X1 dengan X2. Okey, B. Cikgu kamu kena tentukan apa nilai A, B, C dia. A dia adalah sebelah X kuasa 2, dia adalah 1. Jadi A dia adalah 1. B dia adalah negatif 10. Akhir sekali C dia adalah 16. Bila kamu tekan kalkulator X1, X2, kamu akan dapat kamu akan dapat 1, negatif 10 dan 16. Kamu akan dapat X1 sama dengan 8. X2 sama dengan 2. Jadi sorry cikgu tak sempat nak semak satu-satu. Kamu cek sendiri. Kalau kamu salah 8 dengan 2 ni maksudnya salahlah jawapan kamu. Maksudnya kamu salah sama ada tentukan nilai A, B, C. Itu pertama. Kalau ABC kamu dah macam cikgu, kamu salah masukkan kat dalam kalkulator. Selalunya bila ada simbol negatif, orang tertinggal. Simbol negatif tu nak masuk dalam kalkulator. Okey. Okey, dapat tak X1 sama dengan 8, X2 sama dengan 2 tu? Dapat. Okey. Jadi C, X. X kuasa 2. A dia adalah 3. B, ni negatif 5. Dan C, dia adalah 2. Jadi bila kita tekan kalkulator X1, X2, kamu akan dapat 3, negatif 5. X1 adalah 1 dan X2 adalah 2/3. Bila dibagi jawapan dalam perpuluhan, kamu kena buat dalam pecahan. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Yang belum buka kamera tu sila buka kamera. Okey. Jadi cikgu nak ajar kamu satu benda. Cikgu nak ajar kamu cara nak dapat markah penuh. Cara nak dapat markah penuh, kita pergi balik kepada soalan A. Jadi cikgu harap jelaslah cara nak dapat nilai X1 dengan X2 ni. Okey, cara nak dapat markah penuh adalah kamu tengok ni. 5 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi Negatif. negatif. Maksudnya dia akan jadi X tolak 5. Jadi kamu buat kurungan X tolak 5. Kurungan yang kedua. Ni kita negatif 2. Kita nak samakan dia dengan kosong. Kita nak samakan dia dengan kosong. Jadi kita kena pindahkan jawapan ni ke sana. Negatif 2 pindah ke sebelah dia jadi positif. X tambah 2. Jadi dekat sini kamu buat X tambah 2. Sama dengan kosong. Jadi ini markah, ini markah, ini markah. Kalau kamu nak tengok jawapan kamu tu betul ke tak? Okey, jelas ke yang cikgu tunjuk kat sini cara dia? Kalau terbalik Boleh faham? Kalau terbalik. Ya, kita terbalikkan ni sebab apa? Sebab kita nak samakan kosong. Kita tak nak ada 5 dekat sini. Positif ni kita kena pindahkan ke sini. Jangan pindahkan X. Kita kena jadikan dia sama dengan kosong. Tengok ni. Lepas cikgu alih negatif 2, dia jadi X tambah 2 sama dengan kosong. Boleh faham? Boleh. Cikgu maksudnya 5 tolak X, X tambah 2. 5 tolak kalau X. terbalik tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey,
Cara pembuktian dia, kenapa cikgu buat macam tu? Ini kita panggil dia sebagai pemfaktoran. Pemfaktoran. Kita faktorkan. Kita faktorkan X kuasa 2 tolak 3X tolak 10. Dia akan jadi macam ni. Kalau kembangkan, macam mana nak kembangkan? Kembangkan ni daripada pemfaktoran, dia akan dapat balik jawapan ni. Okey, cikgu buat kat depan. Okey, tengok betul-betul. X tolak 5. Lepas tu X tambah 2. Kembangkan. X darab dengan X dapat X kuasa 2. X ni darab pula dengan 2, kita akan dapat 2X. Negatif 5X darab dengan X, kita akan dapat negatif 5X. Negatif 5 darab dengan 2, kita akan dapat negatif 10. Selesaikan. Apa maksud selesaikan? Selesaikan maksudnya yang sebutan serupa. 2X dengan negatif 5X. Dia akan jadi negatif 3X tolak 10. Kamu tengok jawapan ni betul-betul. Kamu tengok kat sini betul-betul. Sama sahaja. Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, yang cikgu ajar dekat sini, cara nak dapat markah penuh, kamu tak boleh salin apa nilai X dia sahaja. Kamu jangan salin apa nilai X dia sahaja. Kamu kena keluarkan apa pemfaktoran dia. Kamu kena keluarkan apa pemfaktoran dia. Jadi, cara nak keluarkan dia, kamu kena samakan dia dengan kosong. Samakan dia dengan kosong, lepas tu kamu buat kurungan pertama. Nampak ni kurungan pertama. Ini kurungan kedua. Ini kurungan kedua. Kalau terbalik pun, kalau kamu buat X tambah 2, lepas tu X tolak 5. Cikgu terbalik betul ke? Okey, X darab dengan X dapat X kuasa 2. X darab dengan negatif 5, kita akan dapat negatif 5X. 2 darab dengan X, kita akan dapat 2X. 2 darab negatif 5, kita akan dapat negatif 10. Jadi X kuasa 2 negatif 5 dengan tambah 2, kita akan dapat negatif 3X, negatif 10. Jawapan dia tetap sama sahaja. Jawapan dia sama sahaja. Tak kisah kalau kamu nak letak ini kurungan yang kat depan, lepas tu ni dekat belakang, tak kisah. Tak kisah. Menjawab ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, salin. 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 Lepas ni kita akan buat soalan yang seterusnya. Ini adalah cara nak cari nilai X. Cara nak cari nilai X. Dia tak kisah dalam soalan persamaan. Dia tak kisah dalam soalan graf. Cara nak cari nilai X, kamu kena tulis dia punya pemfaktoran. Okey, dah habis salin ke? Okey. Clarin, jelas ke Clarin? Jelas, cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan B. Kamu tengok kepada soalan B. Cikgu nak ajar kamu cara nak buat pemfaktoran untuk soalan B. Cikgu bawa dia ke tepi sikit. Okey, ni X1, 8. X2, 2. Kita pindahkan 8 ni. 8 ni positif. Bila positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif 8. Sama dengan kosong. Maksudnya dekat sini kita dah dapat kurungan pertama. X tolak 8. Untuk kurungan kedua, kita pindahkan 2 ni ke sebelah. 2 ni positif. Jadi kita akan dapat X tolak 2 sama dengan kosong. Jadi kita dapat kurungan yang kedua. X tolak 2. Dekat sini kita samakan kosong. Kat sini kita samakan kosong. Sama dengan kosong. Ini apa yang kita panggil sebagai pemfaktoran. Pemfaktoran. Jelas? Boleh faham ke? Jelas. Jadi sebenarnya kalaulah soalan tu bagi jawapan macam ni, cari kuadratik dia, cari nilai X dia, sebenarnya kamu dah boleh agak dah nilai X dia. Keluarkan negatif 8 daripada kurungan ni, kamu akan dapat 8. Keluarkan negatif 2 daripada kurungan ni, kamu akan dapat X22. Cikgu, betul ke saya punya orang kata pemfaktoran? Nak cek jawapan kamu betul ke tak? Kamu tengok yang warna hijau. Cikgu salin balik. X tolak 8 dalam kurungan. Okey, silap. X tolak 2 dalam kurungan. Kembangkan. X darab dengan X. Kita dapat X kuasa 2. X darab negatif 2. Kita dapat negatif 2X. Negatif 8 darab X. Kita akan dapat negatif 8X. Negatif 8 darab dengan negatif 2. Positif 16. Selesaikan yang sebutan serupa. Kita akan dapat negatif 10X tambah 16X. Sekarang ni kamu tengok jawapan dekat sini. Dia akan sama sahaja dekat sini. Sila salin.
Ramai yang dah belajar kuadratik tapi tak tahu tentang benda ni. Inilah apa yang kita maksudkan tentang pemfaktoran. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey. Sekarang cikgu nak buat soalan C kejap. Cikgu nak tengok kalau siapa-siapa ada masalah. Ada masalah bagi tahu. Ada masalah jangan diam. Kalau malu nak bagi tahu kat sini, cikgu nak buka kamera dulu, baru WhatsApp. Bagi tahu nama. Okey. Kalau pecahan ni macam mana? Kalau pecahan ni macam mana? Cikgu ajar kamu macam mana nak buat dalam keadaan pecahan. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan C pula. Okey, untuk soalan B ada masalah ke? Jelas ke soalan B? Jelas. Okey. Jelas. Okey. Jadi C, kita pergi kepada soalan C. Jangan salin jawapan dalam keadaan perpuluhan. Sebab apa? Sebab dia susah sikit. Jadi contoh. Jadi sekarang kita nak pindahkan kat sini, dia nak samakan dengan kosong. Satu ni positif, pindah ke sebelah dia akan jadi negatif 1. Kosong. Cikgu kalau perpuluhan macam mana? Okey, tengok cara cikgu buat. Tengok cara cikgu selesaikan. Pindahkan yang bawah dulu. Jadi bila kita pindahkan yang belah bawah dulu, ni dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Jadi darab. Ya, dia akan darab. jadi darab. 3 darab dengan X, kita dapat 3X. 2 lepas kita Pula. pindahkan 3 ni, tinggallah 2 dekat sini. Jadi kita nak pindahkan 2, kita nak samakan dengan kosong macam ni. Jadi 2 ni positif, pindahkan 2 tu pula. 3X ni positif, pindahkan dia akan jadi negatif 2. Sama dengan kosong. Barulah kita dapat kurungan. Kurungan pertama X tolak 1. Kurungan kedua 3X tolak 2. Sama dengan kosong. Barulah markah penuh. Kamu kena ingat kat sini ada markah. Kat sini ada markah, kat sini ada markah. Jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Boleh faham. Okey. Okey, cikgu akan tunjuk. Cikgu akan tunjuk. Contoh, kita ambil kurungan ni. Tengok kepada warna hijau. X tolak 1 dalam kurungan. 3X tolak 2 dalam kurungan. X darab 3X. Kita akan dapat 3X kuasa 2. X darab negatif 2. Kita akan dapat negatif 2X. Negatif 1 darab 3X. Kita akan dapat negatif 3X. Negatif 1 darab negatif 2. Negatif. Positif. 1 darab 2. 2. Jadi selesaikan 3X kuasa 2. Ni boleh selesaikan. Dia akan dapat negatif 5X tambah 2. Tengok jawapan yang cikgu dapat dekat sini dengan jawapan dekat sini. Sama sahaja. Markah penuh hanya diberi apabila kamu dapat selesaikan dia punya pemfaktoran. Ada pemeriksa. Kalau kamu tak buat dia punya pemfaktoran, tapi kamu terus dapat X1, X2, kamu dikira meniru. Meniru. Jadi nak tak nak kena buat juga dia punya kurungan ni, dia punya pemfaktoran. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Jelas. Okey, sila salin soalan dekat depan. Sila salin soalan dekat depan. Silap. Yang tak sempat, sila screenshot. Okey, berdasarkan yang cikgu buat tadi, cikgu nak masing-masing cuba buat DEF. Lepas ni cikgu nak ajar graf dah. Buat soalan DEF. Sorry cikgu laju sikit sebab memang tak sempat pun kalau cikgu nak ajar satu bab dalam 2 jam. Tapi cikgu cuba sempatkan. Merujuk kepada soalan B dan C. Tak boleh zoom out ni. Ya, Cikgu, Ya, nak tanya. ya. Dia punya pemfaktoran nak tukar jadi quadratic equation, memang dia sentiasa ada A, B dan C ke ada contoh yang ada sama ada A saja atau B saja? Ada yang ada A saja, B saja. Cumanya kamu tak jumpa lagi. Untuk yang warna hijau ni, dia tak perlu salin. Dia tak perlu salin. Dia ada keadaan, kamu dapat, cikgu tunjuk. Tak baguslah ada soalan tu. Okey, nilai 1 X1 dengan X2 berbeza. Ada satu keadaan kamu akan dapat nilai X tu dua-dua sama.
X15, X25. Nanti cikgu ajar. Okey, ada keadaan kamu tak dapat nilai X tu. Maksudnya nilai tu dalam keadaan perpuluhan. Perpuluhan. Jadi nak menjawab kepada soalan tu, kan? Nanti. Sebab itu dekat sini. Dia dikira sebagai punca. Kejap Tengok ni, siapa yang tanya tadi? Alisha dan Nia. Okey, tengok Okey, yang pertama untuk soalan X tu, kita dapat nilai X yang berbeza. Yang kedua, kita akan dapat nilai X tu satu sahaja. Dia ada dalam kalkulator satu sahaja. Maksudnya X ni pegang kat satu sahaja. Ada satu keadaan, nilai X tu kamu tak dapat. Kamu tak dapat berapa nilai X tu. Tak dapat. Maksudnya dia terbang. Graf dia terbang. Tu nanti cikgu ajar. Bagus soalan tu. Untuk pemfaktoran, ada saja dia tak ada nilai B, nilai C. Boleh jadi kosong juga. Menjawab ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, cuba buat B dan C. Siapa-siapa ada masalah, WhatsApp cikgu. Nak tanya terus pun tak ada masalah. Senang lagi. Yang kena salin tu ke cikgu? DEF. Cuba buat DEF. Cari X1, X2 dengan dia punya pemfaktoran. Okey. Kalkulator apa nama ni? FX570EX. Siapa-siapa ada masalah, WhatsApp cikgu. Jangan diam. Jangan diam. Okey, jelas ke setakat ni penjelasan cikgu? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Boleh. Okey, nanti DEF tu cikgu buat slow-slow Okey, bagus. Oh, Ya? yang dia punya konfirmasi tu pun kena buat juga ke? Ya, tak payah. Itu tak payah. Yang warna hijau tu ke? Yang warna hijau tu. Tak payah. Itu tak payah. Tu cikgu nak buktikan kat kamu je. Okey. Okey, fahamkan ni betul-betul Fahamkan ni betul-betul. Lepas ni cikgu terus ajar graf. Senang je bila kamu dah dapat ni.
881. Tapi ada masalah kalkulator bagi tahu sebab banyak sangat masalah kalkulator. Okey, lagi 1 minit. Tak apa, tak apa. Hantar je nanti cikgu tunjuk. Okey. Okey. Boleh ke cikgu mula buat ni? Cak. Okey. Cikgu bagi 1 minit lagi tau. Cikgu nak ajar graf pula. Okey, habis masa cikgu akan buat soalan D. Okey, cikgu nak yang dah tutup kamera, buka kamera. Cikgu akan tunjukkan satu-satu dekat depan ni. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan soalan D, E, F. Boleh ke ni cikgu mula tunjuk ni? Boleh. Okey. Oh, Okey. tunggu. Tak apa, tak apa. Yang tengah buat tu terus je buat. Nanti boleh ambil gambar send dekat cikgu. Okey, Berry Lisa dengar ke suara cikgu? Hilang lah Berry Lisa. Michelle dengar ke Michelle? Ya, cikgu. Michelle dapat buat tak? Tengah buat. Okey. Okey, jadi cikgu terus tunjuk dekat depan Okey. Yang pertama adalah kita nak tekan kalkulator, kita kena tentukan apa nilai A dia, apa nilai B dia, apa nilai C dia. Sebab tu cikgu cakap penting sangat untuk kita tahu nilai A dia. Nilai A dia kuadratik sebelah X kuasa 2, sebelah yang ada huruf kuasa 2. Tak kisahlah nilai huruf dia A ke B ke C ke, selagi dia ada kuasa 2, huruf digit yang dekat depan dia, nombor yang dekat depan dia adalah nombor A. Dia dikira sebagai 2. Untuk B, sebelah X. Dia ada nombor 8 dekat sini. Nombor yang dekat depan nombor X ni dikira sebagai B. Akhir sekali C, kamu jangan salin 24. Kamu kena salin negatif 24. Tu cara dia. Okey. Jadi berdasarkan nilai A, B, C ni, cikgu ajar A, B, C tu sebab cikgu nak kamu tekan kalkulator untuk dapatkan betul-betul apa X1, apa X2. Sekarang kita tekan kalkulator sama-sama. Nilai A dia 2, masukkan nilai B dia dan C dia negatif 24. Jadi, kamu tengok nilai X cikgu dapat tak macam cikgu? X1 sama dengan 2. X2 sama dengan negatif 6. Sekarang, kita nak buat pemfaktoran. 2 ni pindahkan ke sebelah. 2 ni positif. Bila kita pindahkan ke sebelah, dia jadi negatif. Maksudnya kita nak samakan dia dengan kosong. Jadi kita dapat dah satu kurungan, iaitu X tolak 2. Tulislah X tolak 2. Kurungan yang kedua pula, ni negatif 6. Pindahkan ke sebelah. Negatif, pindahkan ke sebelah, dia jadi positif.
sama dengan kosong. Jadi dekat sini kita dapat kurungan yang kedua. X tambah 6 tutup kurungan sama dengan kosong. Ni jawapan dia. Ini dikira sebagai dia punya jawapan. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, ni dikira sebagai dia punya jawapan. Okey, untuk soalan E, nilai A, nilai B, nilai C. A dia 2, B dia 3, C dia -9. Tekan kalkulator untuk dapatkan nilai nilai X1 dengan X2. A dia 2, B dia 3, C dia -9. X1 jawapan dia 1.5. Cikgu tak nak kamu buat dia dalam keadaan perpuluhan. Kena buat dia dalam keadaan pecahan. Jadi dia akan dapat 3/2. Nilai X2 dia pula adalah -3. Okey, sekarang kita nak samakan dia dengan kosong. Kita pindahkan 2 ni pula. 2 ni bahagi. Dia dalam keadaan bahagi kan? 3/2. Maksudnya 3 bahagi 2. Jadi bila kamu nak pindahkan 2 ni ke sebelah, dia akan jadi darab. 2 darab dengan X dapat 2X sama dengan 3. Kenapa ada sama dengan 3? Sebab cikgu baru pindahkan 2. Cikgu tak pindahkan lagi 3. 3 ni positif. Pindah ke sebelah, dia akan jadi -3. Kita dapat kurungan pertama. Untuk kurungan kedua, -3 pindah ke sebelah X tambah 3. Macam cikgu tak dapat tambah 3? Sebab dia negatif pindah ke sebelah jadi positif sama dengan kosong. Kita dapat kurungan kedua. Kurungan pertama adalah 2X tolak 3. Kurungan kedua adalah X tambah 3 sama dengan kosong. Ini dikira. Siapa buat macam ni? Markah penuh. Tapi yang warna biru ni sebenarnya tak payah salin pun. Tak perlulah nak masukkan. Cikgu buat sambil cikgu jelaskan. Okey, untuk soalan F. Untuk soalan warna biru, A 4, B -3, C -10. Penting, siapa yang salah tentukan nilai A, B, C. Salahlah jawapan dia. Sebab apa? Salahlah nilai yang dia nak masukkan dalam kalkulator. Okey, jadi cikgu teruskan. Jadi nilai A dia, tengok buat A dia 4, B dia -3, C dia -10. Jadi apa yang kita boleh baca dekat sini? X1 sama dengan 2. Lepas tu kita dapat X2 sama dengan -1.25. Tak nak salin macam ni. Kita buat dia dalam keadaan pecahan, iaitu -5/4. Sekarang buat pemfaktoran. 2 ni positif pindah ke sebelah, dia akan jadi X tolak 2 sama dengan kosong. Dapat dah 1. Jadi 4 bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Dia akan dapat 4X sama dengan -5. -5 ni negatif pindah ke sebelah, dia akan jadi +5. Dapatlah kurungan yang seterusnya. Kurungan pertama X tolak 2. Kurungan kedua 4X tambah 5 sama dengan kosong. Ini cara nak selesaikan soalan mencari nilai X. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, baik. Yang perempuan jelas ke? Jelas. Okey, untuk cara menyalin jawapan. Kamu jangan salin ni dekat bawah nilai X. X ni jawapan akhir. X ni jawapan akhir. X ni adalah jawapan yang terakhir. Sebab cikgu salin dulu. Tengok balik macam mana cikgu salin. Cikgu salin nilai X1 dengan X2. Cikgu tinggalkan ruang dekat atas. Ruang dekat atas tu untuk cikgu bubuh pemfaktoran. Dia bubuh dia punya pemfaktoran. Itu cara salin jawapan. Jangan kamu dapat X1, X2, lepas tu kamu salin kurungan dekat bawah. Salah. Siapa buat macam ni? Salah lah. Mana ada orang dapat jawapan dulu baru jalan kira. Ini dikira sebagai jalan kira. Pemfaktoran ni dikira sebagai jalan kira dalam matematik. Mana ada orang dapat jawapan dulu baru dapat jalan kira? Tak ada. Mustahil. Okey. Jelas ke? Boleh faham? Boleh ke cikgu teruskan untuk graf ataupun nak buat soalan ni lagi?
Cikgu teruskan pada graf boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey, kamu kena faham Cikgu refresh balik. Tak apalah. Tak refresh lah. Dah lewat ni. Cikgu nak ajar cara buat graf. Senang je cara buat graf ni. Okey. Cara buat graf benda adalah apa tu kuadratik. Kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ni adalah cara nak buat graf Cikgu ajar kamu Cikgu ajar ni kamu kena salin tau. Ni nota ni kamu kena salin. Okey. Yang perkara pertama kamu kena fahamkan nilai A dia. Okey. Nilai A dia kalau kamu dapat dia positif, maksudnya graf kamu senyum. Sorry. Okey, nilai A dia kalau kamu dapat dia negatif, maksudnya graf dia masam. Maksudnya daripada nilai A, kita boleh tahu apa? Kita boleh tahu bentuk graf tu. Bentuk graf tu sama ada dia senyum ataupun dia masam. Okey. Jelas ke, boleh faham ke? Boleh. Alah, okey. Okey, jadi kalau dia senyum, kita cari titik yang paling bawah. Titik yang paling bawah. Jadi bila dia ada titik yang paling bawah, ni titik yang cikgu bulatkan ni, titik yang paling hujung, kita panggil dia dekat bawah. Maksudnya kita panggil dia titik minimum. Kalau dia senyum, titik dia yang paling bawah, dekat paling bawah. Kalau dia masam, titik dia bertukar pula, dia ke atas. Jadi bila dia ke atas, kita panggil dia titik maksimum. Kita panggil dia titik maksimum. Salin ni nota ni. Titik maksimum. Okey. Ini adalah cara kita nak tentukan nilai A. Kita nak tentukan bentuk graf. Ingat, daripada nilai A kita boleh tahu dia punya bentuk graf. Kalau dia dapat positif, maksudnya dia senyum. Kalau dia dapat dia negatif, dia masam. Jelas ke? Okey. Jelas. Okey, baik. Okey, C ni apa? C ni kita panggil dia pintasan Y. Pintasan Y. Apa maksud pintasan? Memotong di paksi Y. Dia memotong di paksi Y. Sila salin paksi Y. Okey. Contohnya. Contohnya. Apa pintasan Y tu? Okey, ni kita nak belajar buat graf sekarang. Ni dia ada paksi Y. Ni dia ada paksi X. Jadi, kalaulah C ni adalah sama dengan 7, maksudnya dia potong dekat sini. Paksi untuk paksi Y ni, dia kena dekat 7. Dia ada graf dia, sama ada dia senyum ataupun dia masam. Kalau dia senyum macam ni lah. Kalau dia masam, dia macam ni 7. Dia masam, dia macam ni. Tapi wajib kena dekat paksi Y sama dengan 7. Sebab apa? Sebab dia bagi tahu dah C dia sama dengan 7. Jadi nak buat graf, kamu kena ada maklumat yang pertama, iaitu maklumat A. Kamu kena ada maklumat C. Akhir sekali, benda yang paling penting adalah yang kita buat tadi, iaitu maklumat X1 ataupun maklumat X2. Jelas ke? Boleh faham? Okey, tak apa. Yang kurang jelas, yang kurang jelas, ambil gambar. Buat nota cikgu ni. Salin nota cikgu ni cantik-cantik. Sebab cikgu dah ringkaskan dah daripada bab ni. Cikgu dah ringkaskan dah. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu salin dulu. Cikgu akan tunjukkan contoh. Cikgu akan tunjukkan contoh.
Okey, dah habis salin dah? Okey, Sudah. yang lain? Sikit lagi. Okey, sikit lagi. Cikgu bagi masa. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan satu contoh. Ni je cara buat graf, senang saja. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan satu contoh. Kita ambil yang tadilah, kita ambil yang tadi. Kita ambil ABC. Soalan ABC yang tadi ni. Kita akan buat graf A, buat graf B, buat graf C. Okey, tengok betul-betul cara cikgu buat graf. Okey, benda yang paling penting adalah cari nilai X sebenarnya. Cari nilai X. Sebenarnya kalau soalan graf, dia tak tulis macam ni tau. Cumanya cikgu buat macam ni. Dia tulis macam ni. Kalau soalan tu tentang graf, dia tulis fx. Sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tolak 10. Kamu jumpa fx ni maksudnya dia berkaitan graf. B pun sama, dia tulis fx. Yang ni kamu salin. X kuasa 2 tolak 10X tambah 16. C fx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 5x tambah 2. Kalau dia persamaan, disamakan dengan kosong. Kalau dia graf, disamakan dengan fx. Okey, jelas ke? Boleh faham ke semua? Okey. Okey. Jadi, tengok step cikgu. Perkara pertama, tengok A. Tengok nilai A. A dia, sebab tu kita buat dulu. Kita nyatakan apa A dia, apa B dia, apa C dia. A dia adalah 1 kat sini. A dia 1. B dia -3. C dia -10. Jadi bila A dia adalah positif, maksudnya kita boleh tahu graf dia senyum. Bila dia senyum, dia adalah dekat sini kita panggil dia titik minimum. Titik minimum. Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya. Titik minimum ni dia mesti tengah-tengah tau. Dia mesti tengah-tengah. Tengah-tengah apa nanti cikgu ajar. Okey, A, B, C. Daripada sini kita carilah nilai X1 dia. Dan kita carilah nilai X2 dia. Okey, tengok betul-betul. Okey, nilai X1 dia 1, -3, -10. Nilai X1 dia 5. X dia -2. Jadi kita buat pemfaktoran. Yang ni cikgu dah ajar dah tadi. -5. X tambah 2 sama dengan 0. Kita dah selesaikan cari nilai X. Jadi kita nak buat graf dia. Okey, kita dah dapat ni maklumat pertama tau. Maklumat tentang bentuk. Cikgu tunjuk ni adalah bentuk. Kita tahu bentuk dia senyum. Kita dah ada maklumat tentang paksi X. Ni paksi X. Ini adalah jawapan dekat paksi X. Paksi Y apa? Paksi Y adalah dia punya C. Salin nota cikgu ni cantik-cantik. Paksi Y. Sebab apa? Sebab dia pintas dekat situ. Jadi, kita buat graf. Okey, cikgu buat graf. Kita tengok betul-betul. Ini adalah paksi Y. Ini adalah paksi X. Salin dulu paksi X dia. X dia 5. 5 ni positif kan? Positif kan belah sini. Lepas tu -2. -2 kan belah sini. Okey, salin dulu paksi X. Ini nota yang pertama. Step pertama, salin paksi X. Jadi bila kita dah salin paksi X, kita dapatlah nilai X dia. Kedua, salin paksi Y. Mana paksi Y dia? Jadi kita dapat paksi Y dia dekat C, nilai C dia. Iaitu sama dengan -10. Dia dekat bawah -10. Sini -10. Lepas tu barulah kita tengok kepada dia punya bentuk. Barulah kita tengok kepada bentuk dia. Bentuk dia kan senyum. Jadi bila dia senyum, kita gabungkan semuanya. Bagi kena, bagi kena. Bagi kena dekat sini.
inilah jawapan untuk graf kamu. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey. Semua ada tak ni kat sini ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Ada tak? Ada. Ada. Baik, 2 orang je. Yang perempuan? Ada. Okey, cikgu akan buat soalan C. Cikgu akan buat soalan C. Cikgu buat 2 soalan Cikgu nak bagi kamu nampak. Okey, tengok betul-betul cara cikgu buat. Okey, yang perkara pertama macam biasa. Perkara pertama adalah keluarkan nilai A dia. Yang B ni tak payah buat. Bukan tak payah buat sebab dia duduk tengah-tengah. Cikgu perlukan ruang. Perkara pertama, kamu keluarkan dulu nilai A, B, C dia. Daripada soalan ni, keluarkan nilai A, B, C dia. A dia 3. B dia -5. C dia 2. Kat situ jelas ke? Boleh faham ke cara nak keluarkan nilai A, B, C dia? Boleh. Jadi A dia tu positif ke negatif? A dia tu positif ke negatif? Positif. Jadi bila A dia positif, maksudnya bentuk dia senyum. Jadi kat sini kita dah tahu dah tentang maklumat bentuk. Kita dah tahu bentuk dia. Okey, C dia 2. C sama dengan 2. Maksudnya kita tahu dia punya pintasan Y. Pintasan Y ni dia kena dekat pasti Y tu dekat mana? Kalau macam ni dia -10, maksudnya dia kena dekat -10. Kalau dekat sini dia kena dekat 2. Okey, kat situ jelas ke? Jelas. Okey. Tak jelas bagi tahu awal-awal. Okey, sekarang ni cikgu selesaikan X1, X2. Tekan kalkulator X1, X2. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator. Berapa S1 dia, berapa S2 dia? Satu. 1, S2? 2/3. 2/3. Okey, jadi kita nak buat Okey, jadi kat sini kita pindahkan, kita akan dapat X tolak 1. Lepas tu 3X tolak 2 sama dengan 0. Okey, kita dah selesaikan dah cara-cara nilai X. Okey, kalau 2/3 ni dalam bentuk perpuluhan dia berapa? 0.66. Okey, 0.666. Itu cara kita nak tengok mana satu lagi besar. Jadi kita tahu X1 ni lagi besar. Jadi cara nak buat graf dia. Okey, cara nak buat graf dia tengok betul-betul cara cikgu buat. Okey, ni paksi X, ini paksi Y. Ini dia punya Y, ini dia punya X. Tengok X1 dia. X1 dia 1. Okey, ini 1. Okey, S2 dia 2/3. 2/3. Macam mana cikgu tahu 2/3 tu belakang 1? Sebab 1 kan lagi besar daripada 0.6666. Itu cara kita nak tengok nombor mana lagi besar. Okey, yang kedua C dia 2. C sama dengan 2. Jadi kita letak paksi Y dia 2. Bentuk dia senyum. Okey, bentuk dia senyum. Jadi kita gabungkan kesemuanya untuk membentuk satu senyuman. Jadi inilah jawapan dia. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Alamak, jelas tak ni? Cikgu nak dengar suara sikit ni. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Berdasarkan Boleh. contoh dekat A dan contoh dekat C, cikgu nak masing-masing lakarkan graf B. Cuba buat graf B tu. Okey, buat graf B Cuba buat kalau kita tak cuba sampai bila kita tak faham.
Okey, cikgu tunggu Cikgu bagi masa. Cikgu bagi 2 minit lagi. Cuba buat. Buat macam cikgu tulis satu-satu semua kat situ Itu cara nak buat dia. Okey, pandai. Bagus. Tak apa, buruk tak apa. Usahakan betul. Okey, bagus. Pandai. Hilap X. Cikgu cek tahu ni, cikgu cek. Tak berapa. Okey, nanti cikgu tunjuk Cari nilai X betul-betul Cari nilai X dia betul-betul. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey, lagi 1 minit. Okey, jadi cikgu tunjuk dekat depan cara nak cikgu tunjuk dah. Okey. Tengok betul-betul cara cikgu buat soalan B. Tengok betul-betul cara cikgu buat soalan B. Lepas ni cikgu kita pergi kepada satu soalan lagi lah cara nak buat graf. Okey.
Ada kat sini tak ni? Ada. Ada. Okey. Yang perempuan tak dengar suara? Ada. Mula-mula, kamu keluarkan apa nilai A dia, apa nilai B dia, apa nilai C dia. Jadi A dia kat sini 1. Ni ada 1 dekat sini. Nilai B dia pula sini, negatif 10. Nilai C dia adalah 16. Kenapa kita kena keluarkan ni? Kita kena keluarkan ni untuk cari nilai X1, nilai X2. X1 dengan nilai X2, macam mana nak jumpa? Jumpa tekan dalam kalkulator. Tekan dalam kalkulator. Kita buat equation, lepas tu degree. Masukkan nilai A. A dia 1. B dia negatif 10. C dia 16. Okey, X dia yang pertama 8. X2 dia adalah 2. Ini nilai X dia. Ini adalah nilai X dia. Yang negatif 8 tu adalah dekat atas ni, pemfaktoran dia. Negatif 8 dengan negatif 2 sama dengan kosong. Ini adalah nilai X dia. X1 dia 8, X2 dia 2. Cara tekan kalkulator. Siapa yang tak tahu cara tekan kalkulator lagi, WhatsApp cikgu. WhatsApp cikgu. Maksudnya kritikal lah kalau tak tahu cara tekan kalkulator untuk dapatkan nilai X. Yang kedua, bila kita dah dapat nilai X, kita tengok nilai A dia. A dia sama dengan 1. Bila A dia sama dengan 1, maksudnya 1 ni adalah positif. Bila dia positif, bentuk graf tu dalam keadaan senyum. Dia dalam keadaan senyum. Itu nilai A. Tengok nilai A dia. Yang kedua, kita tengok nilai C dia. C sama dengan 16. C ni adalah pintasan Y. Pintasan Y. Jadi, tengok ni cara cikgu buat graf. Cikgu buat dulu paksi Y. Cikgu buat paksi X pula. Ini paksi Y dia. Ini paksi X dia. Cikgu terus tulis X1 dia. Ni nilai dia. Ni nilai yang cikgu guna tulis. Yang cikgu bulatkan tu. X2. Ini 8. Ini dekat pasti X. Macam mana cikgu dapat X? Sebab ni X1 dengan X2 dia. Untuk pasti Y, kita tengok dekat nilai C dia. Kan cikgu cakap ini pintasan Y. Jadi C dia adalah 16. Macam cikgu dapat 16 ke atas? Sebab dia positif. Bila ke atas, dia positif. Bila dia ke bawah, dia negatif. Itu cara kita nak tengok dia positif ataupun negatif. Akhir sekali nak sambungkan semua. Nak sambungkan semua rujuk bentuk dia. Bentuk dia kan senyum. Macam mana cikgu dapat dia senyum? Bila A dia positif, maksudnya dia senyum. Sambungkan ke semua titik dan membentuk satu senyuman walaupun tak lawa. Tapi kalau dia senyum, dia dikira sebagai betul. Boleh faham ke? Alamak, jelas ke ni? Jelas. Jelas. Okey, kita test satu soalan terakhir. Kita test satu soalan terakhir. Okey, untuk kuadratik ni, cara cari nilai untuk persamaan tu cikgu dah ajar tadi, iaitu cara nak dapatkan nilai X1, X2. Lepas tu buat dia punya pemfaktoran. Lepas tu sekarang ni cikgu ajar cara buat graf. Cara buat graf. Ingat pembelajaran malam ni adalah cikgu ringkaskan apa yang guru kamu ajar dekat sekolah. Okey. Sekarang ni cikgu nak masing-masing cuba buat soalan G. Rujuk apa yang cikgu buat dekat soalan B. Sila teruskan buat soalan G. Buat dulu. Jangan risau. Salah ke nanti cikgu akan tunjuk juga.
Okay, cuba buat cuba buat. Okey, boleh faham ke tu cikgu ajar tu? Boleh. Boleh. Okay, risau cikgu. Kena buat latihan lagi tau ni. Okay, 1 minit lagi. Dah cikgu. Okey, send kat WhatsApp cikgu Baik. Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi 1 minit Cikgu nak tengok berapa orang buat ni. Okey, bagus. Okey, jadi masa bergerak, cikgu akan tunjukkan dekat depan untuk yang masih tengah buat lagi. Terima kasih kepada yang bertahan. Sila tengok dekat depan. Okey, yang pertama adalah cikgu buat apa nilai A, B, C dia. Nilai A, B, C dia. A dia -3. Cikgu keluarkan -3. B dia -1. C dia 14. Jadi dekat sini, cikgu akan dapat X1 dengan X2 dia. Bila cikgu nak masukkan dalam kalkulator adalah cikgu tekan -3, -1, 14. Jadi X1 dia kita akan dapat -7/3. X2 dia kita dapat dia 2. Okey. Jadi kita buat dia dalam keadaan pemfaktoran lah. 3X tambah 7 sama dengan X tolak 2 sama dengan kosong. Yang ni kalau kamu confuse, sila tengok balik rakaman kelas. Rakaman kelas kena tengok balik. Sebab tu cikgu bagi rakaman kelas. Buat latihan sambil tengok rakaman kelas. Okey. Seterusnya. Seterusnya. Kita tengok kepada nilai A dia. A dia adalah -3. Apa maksud negatif kat sini? Negatif dekat sini adalah dia punya bentuk. Bentuk daripada nilai A kita tahu bentuk dia masam. Sebab apa? Sebab dia negatif. Yang kedua kita tengok pula nilai C dia. C dia sama dengan 14. Ini adalah dia punya nilai paksi Y. Nilai dia punya paksi Y. Jadi kita buat satu graf. Okey. Ini graf paksi Y. Ini adalah paksi X. Jangan tersilap paksi. Jangan tersilap paksi. Siapa tersilap paksi automatik terus salah lah. Okey. Ini paksi Y. Ini paksi X. Paksi X dia kat sini 2, dekat sini -7/3. Cikgu terus masukkan -7/3 sebab negatif tu belah kiri. 2 tu belah kanan. Jadi cikgu tak payah nak buat dia dalam keadaan perpuluhan. Okey, kemudian C dia 14. Ini 14.
Jadi daripada sini bentuk dia masam. Kita sambungkanlah graf kita. Kita sambungkan graf kita untuk membentuk satu bentuk masam. Walaupun kamu tengah senyum, kamu kena buat graf tu masam juga. Sebab apa? Sebab nilai A dia negatif kat sini. Barulah jawapan kamu tu betul. Ini je cara buat graf dia. Okey. Jadi sampai sini untuk siapa-siapa yang masih belum buat graf, sila ambil gambar, cuba buat latihan. Cikgu nak simpulkan balik apa yang kita belajar. Okey, yang pertama sekali, apa yang kita belajar pada malam ni adalah kita kenal dulu apa tu kuadratik. Dalam kuadratik dia ada persamaan. Dalam kuadratik dia ada fungsi. Persamaan cikgu dah ajar. Maksudnya bila cikgu ajar kamu cara sampai cari X1 dengan X2, kamu dah faham dah cara persamaan tu. Yang untuk menyelesaikan worksheet yang terakhir adalah cara kamu keluarkan persamaan. Itu tajuk dia dekat rumus, mengeluarkan rumus. Tapi cara mengeluarkan persamaan. Tengok ni. Z kuasa 2 sampai sini. Cikgu dah ajar sampailah kamu dapat cari nilai Z1 dengan Z2. Maksudnya yang tadi cikgu ajar cara cari persamaan X1, X2 tu. Cara nak dapatkan dia punya rumus, kita kena buat latihan selalu. Rumus bukan dekat bab ni sebenarnya. Rumus dekat bab tingkatan 2. Tapi tak apa, nanti cikgu ajar insyaAllah kalau sempat. Okey, itu pertama kita belajar. Yang kedua kita belajar tentang fungsi, iaitu cara buat graf. Kita kenal kuadratik, kita buat soalan, kita 6 soalan kita buat. Lepas tu kita belajar cara-cara nilai ABC. Lepas kita belajar cara-cara nilai ABC, cikgu ajar satu-satu. Kita belajar pula cara untuk dapatkan nilai X1, X2. Lepas tu cikgu teruskan dengan apa? Cikgu teruskan macam mana nak dapat dia punya pemfaktoran. Okey, faham kan tu? Okey, yang keempat dan seterusnya barulah cikgu ajar cara buat graf. Ni nota dia. A tengok C, lepas tu cara dapat nilai X1 dengan X2. Okey, kalau tak faham ataupun kurang jelas, sila ulang balik rakaman kelas ni yang cikgu buat tu. Untuk kamu study balik. Okey, jadi boleh ke ni? Okey ke ni? Jelas ke semua? Boleh. Jelas. Okey. Okey. Jelas. Jadi bagus. Okey, jadi sampai situ sajalah kita punya kelas pada malam ni. Cikgu mengucapkan terima kasih. Tetap komitmen tu. Kena kuat sikit, kena kental sikit orang kata. Okey, jadi sampai situ sahajalah. Jadi cikgu ucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye, terima kasih cikgu. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi.